Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Rudi dan kepada sidang pendengar segmen Nurani. Mudah-mudahan sama-sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot minggu ni kita menyambung di bawah tajuk istinja. Ya. Tetapi dalam kitab Idaman Penuntut tajuk istinja selesai dah kita baca. Kita belum lagi masuk ke tajuk adab buang air, adab ketika qada hajah. Kemudian minggu lepas baca soalan hak tertonggok sebelum daripada PKP berkaitan dengan memada ataupun tidak istinja menggunakan tisu basah. Yang mana menggunakan tisu basah tu sampai ke hilang bau. Memada dak istinja seumpama tu. Dia ada dua soalan. Dua soalan tu dia berkait lebih kurang samalah berkaitan dengan istinja menggunakan tisu basah. Jadi minggu lepas saya cerita dah sedikit secara satu peringkat. Permulaan bicara hak dalam mazhab Syafi'i kita. Kemudian berpindah kepada mazhab yang lain, mazhab Hanafi contohnya, mazhab Maliki contohnya apabila kita berada dalam keadaan darurah. Biasanya menggunakan tisu basah ni biasanya dalam darurah lah. Maknanya orang tu orang yang terlantar, orang sakit, duduk di hospital ataupun duduk di rumah sekalipun, yang mana terlantar, hak tu yang jadi pakai tisu basah. Adapun kita hak segomego ni, comel-comel ni, tak ada timbul tisu basah tu, orang istinja menggunakan air, tak ada apa tu. Jadi biasanya hak guna tisu basah adalah dalam keadaan darurah, dalam keadaan tersepit. Jadi saya sebut jugalah berkaitan dengan macam mana mengikut pandangan-pandangan mazhab yang lain. Kalau kita balik kepada mazhab Syafi'i kita, sebagaimana dalam kitab Idaman Penuntut ni, istinja dua alat. Yang pertama air mutlak. Yang kedua menggunakan batu. Sekarang menggunakan tisu. Kemudian menggunakan tisu ni pula dia ada syarat-syarat dia. Dalam kitab Idaman Penuntut yang kita bicara dahulu didatangkan 3-4 syarat untuk istinja dengan batu. Jadi sebagaimana yang saya sebut minggu lepas, kita ambil faham satu-satu berdasarkan kepada ilmu hak kita duduk ngaji dalam kitab Idaman Penuntut setiap petang Ahad ni. Kalau kita faham hak dalam kitab tu, kita fahamlah persoalan berkaitan dengan istinja menggunakan tisu yang basah. Jadi kita ambil satu-satu. Mana kita kena tak boleh nak lakah-lakah. Step by step orang panggil. Dia kena perinci molek satu-satu. Kena tertib. Jadi kalau tanya istinja dengan tisu yang basah, kita balik kepada kita istinja dua, sama ada air mutlak. Yang kedua sama ada menggunakan batu ataupun tisu. Hak tisu ni pula dia ada syarat dia pula. Sebagian saya sebut minggu lepasnya, di antara syaratnya najis belum berpindah daripada tempat keluar. Jadi sebagaimana yang saya sebut mula-mula tadi, orang yang menggunakan tisu basah ni orang yang terlantar. Bila terlantar, kebiasaannya akan pakai pampers.
pakai lamping. Jadi bila qada hajah dalam lamping tu, najisnya akan berada di sekitar tu, bukan di tempat keluar sahaja. Maka memang tidak boleh menggunakan tisu. Wajib menggunakan air mutlak. Kemudian pula kalau kita nak menggunakan tisu, dia tidak boleh ada campuran lain. Bila di tisu tu ada campuran lain, maka sudah tak memada dengan tisu, wajib menggunakan air. Ini hak mazhab Syafi'i kita. Kemudian hak minggu lepas saya sebut, melainkan kalau kita menggunakan tisu yang kita rendam di dalam air. Hak orang tanya ni bukan tisu rendam dalam air. Yang orang tanya ni adalah tisu hak memang jual kedai tu. Jual kedai tu hak ada, dia ada pewangi, dia ada obat yang mematikan kuman. Jadi hak tu memang tidak memadalah. Tidak dihukumkan suci dalam mazhab Syafi'i kita walaupun hilang bau sekalipun. Jadi sidang pendengar, sebagaimana saya sebut minggu lepas, kena dengar satu-satu ni. Kena dengar satu-satu. Ni saya sebut mazhab Syafi'i dulu. Jadi walaupun hilang bau sekalipun tidak memada kalau kita istinja tidak mengikut sebagaimana hak peraturan syarak. Menggunakan air mutlak, menggunakan tisu yang tidak ada campuran. Memanglah kalau kita menggunakan tisu hak tak ada campur tisu kering, memanglah tidak akan hilang bau. Tetapi sah dah solat kita. Adapun menggunakan tisu basah tidak menempati syarak. Walaupun hilang dia punya bau, hilang dia punya sifat najis, tapi tidak dihukumkan suci. Tidak dihukumkan suci macam tidak ada sifat najis. Masalah dihukumkan najis sebab kita belum lagi istinja mengikut kehendak syarak. Walaupun hilang sifat sekalipun, masih lagi dihukumkan najis. Ni dia panggil najis hukmi, najis pada hukum. Ni kalau ke mazhab Syafi'i. Kemudian kalau kita menggunakan tisu basah yang bukan hak kedai tu, hak memang kita celup dalam air. Ni tak apalah, sebab dipanggil, bukan dipanggil istinja dengan tisu, itu dia panggil istinja dengan air. Tisu hanya menjadi alat untuk datangkan air ke tempat kita nak istinja. Itu saja. Itu panggil istinja dengan air. Hak ni kadang-kadang kita biasa tengoklah. Orang buat kepada baby. Budak baru lahir. Dia apabila budak tu qada hajah, jadi dia ambil tisu, dia pun basuh, dia tak pakai air. Dia tak pakai air, dia tak pahit lah. Dia pakai ambil tisu, dia la. Tapi hak ni bukan budak lah, tak masalah, tak semayang pun. Tetapi kalau kita menggunakan tisu yang kita rendam dalam air tu, kalau memang di tisu tu ada air, sampai ke akhirnya hilang sifat najis di tempat dia istinja dengan tisu basah ada air tu, hukum suci lah. Kan kita tengok kan, dia baby kan, dia ambil dia la. Tapi kadang-kadang kita tak sungguh mana, sebab baby tu budak kecil tu tak semayang. Tapi kalau nak cerita suci ke tak, mula-mula dia ambil, dia lak sekali dengan air najis. Kemudian ambil tisu lain pula, dia rendam dalam air. Dia angkat, dia lak pula dengan tisu lain. Sampai ada 3-4 kali dia buat. Memang kadang-kadang dia buat sampai habis juga, bagi tak ambil budak tu gatal. Betul. Jadi kalau dia buat sampai kehilang buat sifat, suci lah. Sebab itu dia panggil istinja dengan air. Lepas tu jangan duk muskil pula lah. Macam mana tisu tu kita rendam dalam air. Air tu panggil air mutlak lagi ke? Sebab masuk tisu dah, tak panggil mustakmal. Tu kena ngaji hak pekak mula-mula dulu kan. Kita ngaji dah dulu dalam kitab idaman penuntut air mustakmal tu air pesen mana. Kalau rendam tisu dalam air dan cetong contohnya, air tu tak akan jadi mustakmal. Air tu kekal mutlak. Kalau kita keliru pula dah bubuh tisu dalam air, dalam cetong, air jadi mustakmal, tu kena ngaji semula tu. Jadi kita ni mengaji adalah mudah. Mengikuti hak radio je. Segmen Nurani mudah je. Kemudian kalau kita nak tengok balik macam hak minggu ni nak moleknya hak minggu lepas tu jangan lupa.
Pembicaraan minggu lepas ni saya ulang dah ni. Dia kalau kira tak ulang dah sebab boleh dengar balik hak minggu lepas sebab Tengganu FM buat live FB. Kemudian kalau kita nak tengok semula hak lepas-lepas dah boleh tengok semula. Ni boleh ngulang ngaji. Boleh ngulang dengar. Sekarang ni mudah sangat nak boleh ilmunya. Mudah sangat nak boleh ilmu. Jadi kalau lah contoh tadi tu dengan baby tu dia ambil tisu, dia rendam dalam air dan di tisu tu memang ada air. Tisu basah yang pertamanya tak ada air pun dia lembab saja. Yang keduanya hak di dalam tisu tu bukan air. Dia ada pewangi, dia ada sabun, dia ada obat yang mematikan kuman. Itu semua bukan air mutlak. Mazhab Syafi'i tidak memada nak menyucikan najis, tidak memada nak istinja melainkan dengan air mutlak atau mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita pakai air mutlak sungguh-sungguh, cuma kita rendam dengan tisu yang basah macam saya sebut tadi, buat kepada budak kecil itu hukumnya suci. Jadi budak kecil itu suci. Ni. Cuma apabila kita yang jadi persoalan hak kita panjang bicara mengelupasnya adalah berkaitannya kita nak istinja kepada orang uzur ni. Orang uzur ni kita tak boleh nak nak istinja pakai tisu basah pun susah juga. Payah. Nak pusing, nak apa semua payah. Nak kerja tu payah. Jadi kalau hak mazhab Syafi'i ni kena cuma betul benar lah. Tapi hak minggu lepas saya sebut dah, kalaulah kita kata kita kesukaran macam di hospital, memanglah pihak hospital dia akan menggunakan tisu basah untuk istinja kepada pesakit yang terlantar. Dia buang pamper, dia pakai tisu basah. Hak ada sabun, ada obat matikan kuman. Kalau mazhab Syafi'i memang tidak dihukumkan suci walaupun hilang sifat bau sekalipun. Tetapi mazhab Hanafi hukumnya suci. Mazhab Hanafi ni janji hilang je dengan apa air sekalipun. Janji hilang je. Itu mazhab Hanafi. Jadi makna kalau tanya dia istinja menggunakan tisu basah hingga hilang dia punya sifat, suci ke tidak, memada ke tidak, yang selakah laginya nak semayang ni. Di situlah sebenarnya. Suci ke tidak, kalau suci boleh semayang, tak suci tak boleh lagi, gitu je lah. Jadi maknanya suci ke tidak istinja dengan tisu basah hak ada kedai atau buat di hospital tu. Dalam mazhab Syafi'i kita tidak dihukumkan suci, masa lagi dihukumkan najis pada najis hukmi dia panggil. Adapun mazhab Hanafi hukum suci. Dan hukum suci boleh semayang comel-comel dah. Semayang tak payah diulangi kembali. Gitu je lah. Jadi memanglah di hospital tu darurah tersepit. Maka apabila dalam keadaan tersepit darurah ni kita perlu kepada keluasan pekah. Sebagaimana saya sebut minggu lepas, perkara ni perkara realiti kita dalam kehidupan kita. Bila cerita perkara ni memang ada lalu dah orang tanya. Memang respon tak ada lalu dah. Jaga mak, jaga ayah, jaga tok, macam-macam lah. Memang ini berkait dengan dalam masyarakat dan kehidupan kita. Saya pun memang menggunakan tisu basah. Okey lah. Maknanya okey dah dalam mazhab Hanafi. Cuma kadang-kadang apabila dalam keadaan terlantar pakai paper sebagaimana saya sebut mengelepasnya, kadang-kadang tak hilang tak habis juga. Ada juga tinggal najisnya. Mazhab Hanafi ni memada dengan tisu basah pun najis tu kena hilang habis, tak boleh tinggal. Ni kadang-kadang sebagaimana saya sebut mengelepasnya, kita mandi siap-siap dah dalam bilik mandi. Beres dah mandi sabun makna comel loteng dah. Tapi yang istinjaknya adalah kita. Bila kita yang istinja, yang jaga ni istinja, bukan tuan diri yang istinja, maka takkan samalah. Kita ingat ke bersih comel dah, bila kita pakai pampers kemudian nak sesak nak semayang ni, tengok ada tinggal pula. Macam mana tu? Sebab kalau mazhab Hanafi pun tak boleh sebab ada najis lagi tu. Tak apalah, sebagaimana saya sebut mengelepasnya, pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki, yang mana mazhab Maliki suci dan najis bukan syarat sah sembahyang, hanya disunatkan sahaja atas pandangan yang masyhur dalam mazhab Maliki.
Kita mazhab Syafi'i, di antara syarat sah sembahyang adalah suci daripada najis. Adapun mazhab Maliki, suci daripada najis bukan syarat sah sembahyang, hukumnya adalah sunat jua. Jadi kalau dah kita siap-siap belaka dah pakai paper baru, tiba ada lagi tinggal nampak kuning tahik tu ada lagi, tak apalah, tak payah duk susah-susah lah. Pakai paper tu kemudian sembahyang, pakai mazhab Maliki. Gitu je lah. Ni kiraannya hak ngulang hak minggu lepas. Kemudian hak ni kita kata kita mandi, dia kadang-kadang orang yang terlantar ni, kalau biasanya yang angkat-angkat, yang bawa pergi kepada bilik mandi apa semua ni orang lelaki lah biasanya. Kadang-kadang orang lelaki ni siang hari tak ada. Ni kita kira hak situasi biasa ni, jangan cerita bab situasi PKP. Situasi PKP tu orang duduk rumah belakang. Ni kita kira situasi biasa. Maknanya orang bekerja. Yang dia di rumah ada orang perempuan. Kalau pagi-pagi tu okeylah semai subuh, orang lelaki di rumah lagi. Tapi kalau petang zuhur asar, nak kira mana ni? Dia kalau orang hak uzur tu setakat dia boleh selo-selo, kita boleh hanya tolong papa-papa je, okey lagi. Kita boleh, orang perempuan boleh tolong-tolong papa. Tapi kalau lah memang orang yang caralah yang sepenuhnya, orang uzur tu tak boleh buat apa-apa, ni memanglah orang lelaki ya. Macam nak buat tu. Jadi macam saya sebut minggu lepasnya, belah pagi tu bolehlah masuk bilik mandi. Tak mandi pun tak apalah, dia buang paper apa semua. Pun kadang-kadang belah pagi pun belum tentu lagi. Sebab kadang-kadang belah pagi ni orang yang terlantar tu kadang-kadang nampak keletisan. Jadi nak bawa pergi bilik mandi tu dia nampak susahnya, dia nampak tak apa nak gerak. Jadi jalannya kita terpaksa hanya setakat tukarlah paper yang ada, sebab semalam mang dah tukar, kita nak masuk paper baru. Nak buat guana tu. Kalau kita nak pakai mazhab Hanafi lah, kita pakai tisu basah, tak selesai juga. Sebab apa? Sebab dia punya najis ni sudah depan belakang. Dalam paper tu buang kecil ke buang besar ke sama je. Najis sudah jadi. Kemudian kalau najis tu lama, kering bukannya mudah kita nak hilang tu, walaupun kita pakai tisu basah sekalipun, tak pakai mazhab Hanafi. Kadang-kadang kita nak gosok ni, kalulah kita kata orang yang terlantar tu, kita gosok kulit dia gerak. Faham tak? Kita gosok kulit dia gerak. Orang tua. Orang tua kan, dia banyak daging tak ada kan. Nak hilang mana tu? Hak sifat najis. Kita gosok kulit dia gerak. Kadang-kadang dia daging tak pernah ada. Kita kalau gosok terlebih sangat, sakit pulak dianya. Nak mana tu? Mana gini je. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, kita wajib kena istinja dengan air basuh betul-betul. Kesukaran. Tak apalah, kita buatlah koda-koda, kita pakai tisu basah lah. Paper kita buang dah, kita pakai tisu basah, biarlah hilanglah najis tu bersekali dengan kumang, walaupun tak hukum suci mazhab Syafi'i. Nak pakai mazhab Hanafi pun tak habis juga najis hok kita sapu dengan tisu basah, tak ada, tinggal juga sikit-sikit. Kita nak main subuh dah ni, tak apalah, pakai mazhab Maliki, janji semayang je. Gitu je. Ni darurah belaka ni darurah. Kita bukan cerita mazhab lain ni, dia panggil nak panggil tatabu'ul rukhas. Tatabu'ul rukhas ni dia panggil nak jember hak mana hak senang. Ada mesti ngaji. Ngaji mazhab ni hak mana hak senang. Dia panggil tatabu'ul rukhas ni nak jepuk, nak ambil hak mana hak senang. Tu nafsu orang panggil. Ni kita ngaji dak ni, kita ngaji juga pandangan-pandangan lain. Kalau kita darurah, ada hajah, ada kerana, ada kesepitan, kita nak pakai mazhab lain, dibenarkan. Faham tak ni? Kita bukan semata-mata nafsu nak cari hak mana hak senang, mana hak senang, bukan ni. Ni cuma kadang-kadang kesukaran ni. Jadi maknanya ada lagi di paper tu najis hak dak sesal juga kita sapu dengan tisu basah nak ikut mazhab Hanafi, tak apa, pakai mazhab Maliki. Atau sesal hak pagi. Kemudian kita kata tadi hak zuhur, hak asar.
Hak zuhur, hak asar. Orang lelaki tak ada ni. Kita buat masalah ni. Kita buat masalah. Hak orang lelaki tak ada. Tinggal berapa orang je. Balik pukul 4, pukul 5 lah. Tu pun kalau hak sampai cepat. Kalau jenis kerja sampai ke balik lewat-lewat, hak jenis sampai jeng tengah jalan, kesesakan tengah jalan, sampai rumah gelap. Ni ada 2 semayang ni, zuhur dengan asar. Nak kira warna tu. Hak tu yalah, kena ngaji molek. Sebagaimana saya sebut mengelepah lah, kita khidmat jaga orang tua kita, ibu bapa kita, itu tiket ke syurga, pahala yang amat besar. Pahala yang amat besar tu. Tapi kita jaga ni biar dengan ilmu. Biar dengan ilmu. Kita janganlah hanya jaga makan, jaga minum saja, bukan. Kita nak jaga ibadat dia. Sebab biasanya orang yang terlantar ni, dia ingatan dia kepada ilmu tu tak sama dah dengan masa dia segar. Jadi ingatan dia pada ilmu nak buat guana-guana tu, dia banyak kena dibimbing. Walaupun yang terlantar tu orang hak ngaji sekalipun. Orang terlantar tu orang hak pandai lah, kita kata orang hak ngaji sekalipun. Dia kukuk mana pun, dia perlu kepada kita yang beritahu ke dia. Ada soalan apa tu? Asy'ari Abdullah dia tanya, Ustaz, memandangkan masalah yang amat sangat untuk istinja orang sakit yang terlantar, sama ada di rumah, lebih-lebih lagi di hospital, boleh kita suruh dia solat dengan hormat waktu saja? Solat hormat waktu. Sekarang ni dia solat hormat waktu ni hak memang tak boleh nak buat apa-apa. Sekarang ni kita boleh buat lagi ni. Hak ni hak kita boleh buat lagi ni. Kita cerita tadi kan, istinja betul benar hak mazhab Syafi'i. Tak lepas. Pakai mazhab Hanafi. Beres tu, bukan hormat waktu dah. Tak lepas mazhab Hanafi, ada lagi tinggal najis. Pakai mazhab Maliki. Semayang betul benar dah, bukan hormat waktu. Hormat waktu ni gini, kita sedar pagi tu tidur seorang ni. Tiba-tiba kering. Tak boleh buat apa satu. Setok ke? Setok karung? Tak tahulah, bukan gitulah. Setok karung. Dia kata. Setok karung. Maksud dia? Betih dia kering Tapi sekejap setok karung ni, kita nak cerita hak jadi kering lama ni. Kering lama sampai ke pukul 7 ke kita kata. Ni sampai ke syuruk, sampai ke biar waktu ni. Makna dia sedar pagi tu, pukul 6 rebang tu, jadi tak boleh buat apa satu. Molek akal sedar apa sudah dengar rebang, tak boleh buat apa satu. Tak boleh geruk telefon, tak boleh nak sapa lah dalam tangan. Waktu dah habis dah ni. Tu panggil semayang hormat waktu. Dalam keadaan air semayang tak ada. Kalau kata dalam keadaan kena seumpama tu, kalau kita katalah keluar najis masa tu nya. Dah dia kena gitu, dia keluar najis misalnya masa tu. Najis pula ada. Semayang tak ada dah, tak boleh nak gerak. Nak tayamum lagilah tak boleh sebab dia nak gerak. Najis ada. Keadaan tidur dia pula tidak menghadap kiblat. Aurah dia pun kalau orang perempuan banyak tak sempurna dia contohnya. Semayang tetap wajib selagi berakal. Itu dipanggil semayang hormat waktu. Kenapa dipanggil hormat waktu? Oleh kerana masuk waktu ni semayang ni kan kitabam mauquta kan, kewajipan yang disakatkan waktu. Tuhan kata bila masuk je waktu, kita akan molek. Padahal kita akan molek, maka kita berkewajipan semayang. Tapi syaratnya wudu. Suci dia daripada hadas kecil tak mampu. Suci dia najis tak mampu. Tutup kiblah tak mampu. Tutup aurah tak mampu. Menghadap kiblah tak mampu. Syarat tak mampu disempurnakan, tapi kita masih lagi berakal, kekal kewajipan semayang, itu dipanggil semayang hormat waktu. Hal ni kena ulang balik. Ada pun yang saya dah sebut ni semayang betul benar, bukan hormat waktu dah. Semayang betul benar. Maknanya kalaulah sebab kalau semata-mata dok istinja, dok istinja ni dok hospital contohnya. Dok hospital tak ada orang nak hera kita. Waktu nak habis dah ni, najis banyak dalam ni. Kita pakai mazhab Maliki. Tapi wuduk kena ada lah. Tapi kalau wuduk pun orang dak hera, tu panggil semayang hormat waktu. Dia kena koda balik lah. Kena koda balik lah. Sebab
Dia tidak dia sebab wuduk tidak ada. Solat serta wuduk ni ijma' ulama. Faham tak ni? Adapun sekarang ni kalau kita nak bicara bab istinja, kita bukan nak cerita hormat waktu dah ni. Kita semayang betul benar. Kalaulah kata di hospital wuduk kita boleh buat, kita spray. Ini buat contoh je lah masalah. Cuma najis je tak ada orang istinja, kita solat serta najis, kita pakai mazhab Maliki. Bukan hormat waktu dah. Tapi kalau kita kekal nak pakai mazhab Syafi'i, kita semayang hormat waktu orang panggil. Kena ulang baliklah kemudian. Tapi kita nak kira ni biasa salah dedah. Mana kalau mazhab Syafi'i tak lepas, kita ambil mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak lepas, kita ambil mazhab Maliki. Tak ada panggil hormat waktu lah tu. Faham tak ni? Di soalan tu Syomel tu buat biasa orang tanya dalam bab tu. Tapi kalau wuduk pun tak ada orang tolong ambil, tu panggil semayang hormat waktu lah. Dia tak ada semayang hormat waktu ni sebenarnya. Cuma bila masuk waktu, kita berakal kekal kewajipan semayang walaupun kita tak mampu menyempurnakan beberapa syarat sah sekalipun, atau tetap kekal kewajipan semayang. Kita kena semayang tapi kena ulang balik, sebab ketika kita semayang syarat-syarat sah tak mampu kita sempurnakan. Contohnya berwuduk kita tak mampu sempurnakan. Adapun bab istinja, bab najis, kita pakai mazhab Maliki. Gitu je lah. Jadi kita balik semula kepada persoalan kita tadi. Selesai dah pagi subuh, timbul persoalan siang hari, tengah hari, zuhur. Orang lelaki tak ada, orang puan jadi rumah. Kok mana pun dah pagi tadi dok mandi apa, kok mana kita kena mandi juga. Kita kena mandi juga. Nak mandi nak akad macam mana ni? Mungkin kita katalah orang lelaki ni balik pukul 5, pukul 6. Tapi zuhur kita macam mana? Zuhur ni orang ni pesakit hok terlantar ni macam mana zuhur dia? Macam tu masa sebut mengelepah tu, kita kena penjaga ni kena berilmu. Macam saya sebut tadi, pesakit berilmu sekalipun terkadang dia dalam keadaan sakit, letih, jadi ingatan kepada ilmu tak sekuat mana. Betul. Jadi macam nak buat ni zuhur, nak mandi dak lagi ni. Ginilah kita jamak contoh. Jamak apa tu? Jamak kerana sakit. Pandangan mazhab mana tu? Pandangan Imam Nawawi, ulama mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan dipilih oleh Imam Nawawi. Tapi kalau pandangan mazhab Syafi'i itu bukan pandangan yang muktamad. Itu pandangan ta'if. Tetapi masih lagi pandangan dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi. Dan beberapa ulama yang lain, tapi saya sebut nama besar Imam Nawawi. Memilih pandangan boleh jamak kerana sakit. Dan pandangan ni sama dengan pandangan mazhab Hambali. Jamak kerana sakit. Okey. Zuhur tak semayang. Jamak takhir waktu asar. Kita kena belajar lah pula. Dah kalau jamak takhir seumpama tu, niatnya macam mana? Kena belajar lah bab jamak. Tapi rasa kalau bab jamak ni, jamak takhir ke jamak takdim ke, ilmu ni ilmu masyhur sikit. Sebab orang kita ni bahagi jalan musafir KKA gimana. Biasa dalam bab persoalan jamak ni, biasanya orang tahulah. Orang tahu bab orang tahu. Cuma jangan wak pening pula. Jamak bukan kasar. Jangan. Sebab saya pernah ditanya. Dia kata ada ustaz mengajar dalam radio, disebut. Dia kata ustaz mengajar dalam radio, kalaulah kita ni sakit, kita boleh sembahyang zuhur 2 rakaat, boleh sembahyang asar 2 rakaat. Dia kata. Siapa? Lepas tu perasan dah ni salah faham ni. Ustaz tu mengajar mana zuhur boleh 2 rakaat. Ustaz tu ajar mana? Ustaz tu kata boleh jamak. Ustaz tu kata boleh jamak. Bukan boleh kosar. Dah jamak boleh 2 rakaat lah. Jamak lain, kosar lain. Jamak himpun antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Kasar semayang zuhur, asar, isyak 4 rakaat dipendekkan jadi 2 rakaat. Dah jamak mesti kosar. Dah. Jamak mesti kosar tidak. Jadi kalau jamak sakit bukan kasar, jamak sahaja. Jamak boleh, kasar boleh. Itu orang musafir. Orang musafir boleh jamak, boleh kasar.
Jadi kalau kita nak jamak takhir, ni saya sebut tadi ni jamak takhir. Nak semai zuhur atau asar, sebab waktu zuhur ni tak ada lagi orang balik nak mandi ni, contoh. Kita suruh pesakit tu niat jamak lah. Mak ke, ayah ke, nak niat jamak lah, nak zuhur, nak semai waktu asar, jamak takhir. Gitu lah. Ya. Niat dalam waktu zuhur, jamak takhir. Niat dalam waktu yang pertama. Ini niat dah dalam waktu zuhur. Niat dalam waktu zuhur. Sebab kalau tak niat jamak dalam waktu zuhur, dia jadi tinggal semayang. Ya. Contoh gini. Kita naik kenderaan. Ya. Naik bah ke naik apa ke. Pukul 1 dak zuhur lagi kita tidur. Sedar pukul 5. Pada ni. Ya. Lepas tu bila niat jamak tidur je negara. Dah. Hak tu maknanya tinggal zuhur. Tinggal. Tapi tak berdosa lah sebab tak sengaja. Tapi tak panggil jamak. Panggil semayang asar tunai, semayang zuhur qada. Saya jamak apa? Awak tidur daripada pukul 1 sampai pukul 5. Awak tak niat jamak dalam waktu zuhur. Maknanya awak tinggal zuhur tapi tak berdosa sebab awak tak sengaja. Tapi tak panggil jamak. Sebab nak panggil jamak takhir ni, dia kena niat dalam waktu zuhur. Waktu yang pertama. Dalam takbir zuhur dan asar pukul 5, pukul 6 kat rang tu, niat jamak dalam takbir tu sunat jua. Dia wajib niat jamak dalam waktu zuhur, dalam waktu yang pertama. Kalau jamak takhir maghrib isyak dalam waktu maghrib, waktu yang pertama. Tu. Waktu kena ngaji lah pada tu. Waktu je lajak panjang pula kita ni. Masa kita ada 10 minit lagi. Takut tak habis lagi persoalan ni kan. Waktu kena ngaji bab niat jamak takdim, jamak takhir, jamak takdim apa semua. Okey, niat jamak. Kita katalah pukul 5, pukul 6 baliklah orang lelaki. Kita pun akak pergi bilik mandi, kita pun mandi siap apa semua. Kemudian ni nak peringat nak tambah sikit. Dia banyak tambahan tu pun dia jadi makan masa lebih. Masa lebih 2 minggu cerita buat tisu basah. Jadi masa kita duduk mandi, contohnya orang tua kita yang uzur ni, kita kena jaga aurah dia. Aurah dia kena jaga. Aurah dia antara pusat dan lutut kena tutup. Jangan kita buat orang tua tu macam baby. Ada baby. Baby kan tanya bulat kan, tak ada pakaian. Kita orang tua macam baby, jangan. Wajib kita tutup aurah antara pusat dan lutut. Betul. Dia Sakit. masa akak pergi bilik air je orang lelaki akak, mak ni, mak sendiri ke, mak mertua ke, dalam bilik mandi, anak perempuan, menantu perempuan yang cara. Ni ayah ni, siapa bilik mandi, anak lelaki dia ataupun menantu dia yang mandikan. Dia gini je. Dalam bab aurah ni, sama ada mak dengan anak perempuan, dengan menantu perempuan, dengan anak lelaki, dengan menantu lelaki, ayah dengan anak lelaki, dengan menantu lelaki, ayah dengan anak perempuan, dengan menantu perempuan, aurahnya sama saja antara pusat dan lutut. Ada ni. Cuma biasanya kita ni, kalau mak belah puang lah hak cara dalam bilik mandi tu, anak perempuan ke, menantu perempuan ke, kalau ayah agak anak lelaki ke, menantu lelaki ke, itu cuma tak ambil kat kau. Gitu je. Bukan kata mak anak perempuan boleh lah buka semua, haram. Kena tutup aurah. Kita kena hormat orang tua kita yang buka aurah tu. Ayah kita anak lelaki, wajib tutup antara pusat dan lutut. Kena ambil panggil kain apa-apa pun tutup atas tu. Mana kita nak buang pakai itu tutup atas. Kalau kita katalah orang uzur ni, kadang-kadang kita angkat dia bubuh atas tandas tinggi je. Kadang-kadang di situlah istinja, di situlah mandi, tak boleh nak tu dah. Kadang-kadang ni atas uzur yang berbeza lah. Kita pun bubuh atas dia tu kain, macam kain batik lepas ke, kain apa tutup antara pusat dan lutut. Aurah ni ada sampai mati. Tengok macam mana. Betul. Orang mati, mandi jenazah dia. Kenapa pakai kain batik lepas? Kena ada kain batik lepas? Kain batik. Ada jahit lah. Tak jahit tu lah. Kenapa dia pakai kain batik lepas? Sebab wajib tutup aurah si mati tadi. Betul. Antara pusat dan lutut. Sampai ke mati pun kita wajib jaga aurah dia. Ni sama telah mak ayah kita hidup. Kita buang habis, Allah kata
Kadang-kadang ni salah faham ni. Alah, mak anak puang dia yang buat. Allah ayah, anak lelaki yang buat. Menantu lelaki yang buat. Tak apalahnya. Jangan buat gitu. Just nak pengang. Buat dah reti gitu. Ni ada cerita Mekah. Ni cerita zaman dulu lah. Mekah. Dia mandi ramai-ramai. Bukan orang Malaysia lah. Orang negeri lain. Dia mandi ramai-ramai. Mandi telanjang bulat. Kenapa awak mandi telanjang bulat? Dia kata tak apa. Dia kata supaya je dia kata. Dia kata supaya. Padahal aurah antara lelaki-lelaki, perempuan-perempuan antara pusat dan lutut. Wajib kena tutup antara pusat dan lutut. Jadi kita mandikan pesakit ni, orang tua kita ni, wajib kita tutup antara pusat dan lutut. Kemudian pada masa kita nak istinja, kita wajib kena pakai sarung tangan. Sebab kita tidak boleh sentuh antara di tempat kawasan aurah. Sebagaimana orang memandikan jenazah. Kenapa dia pakai sarung tangan? Sebab dia nak gosok di kawasan aurah. Lepas tu dia pakai sarung tangan. Sama juga kita ni, nak istinja orang tua kita, kita wajib kena pakai sarung tangan. Bukan kata Allah geli ke. Bukan gitu. Jangan pula kata Allah mak dulu, masa istinja kamu, masa budak-budak, mak tak pakai sarung tangan pun. Kamu siapa giliran kamu, istinja mak mu pakai sarung tangan. Mu geli ke? Mu kotor ke? Bukan. Kita nak sentuh kawasan aurah, kita wajib kena pakai sarung tangan. Dak sarung tangan pun kita alah lah dengan kain batik lepas tutup dia ke apa ke, kita pakai lah. Kan dia ada pakai kain ke dia kan. Masa istinja kita ambil kain tu kita gosok. Mana tak kena dia dengan aurah tu. Sebab kita berlapik dengan kain-kain tu, kain yang kita jadikan sebagai penutup aurah tu. Kok mana pun kita ejah je lah. Pakai sarung tangan payah sebenarnya, mudah. Bila kain tu kita tutup, kita gunakan kain tu juga masa kita nak istinja. Kita gunakan kain juga pada masa kita nak sabung, kita nak sentuh di kawasan aurah. Sabung tubuh tu tak apalah. Sabung di kawasan aurah tu kita pakai kain dia tu, kita tutup. Maknanya masa kita mandi, ingat baik, jaga aurah. Jaga aurah mak ayah kita, hak kita jaga tu. Kerana ni bab hukum hakam dia kena reti lah. Buat macam budak barulah, macam baby dia buat nanya kau tu. Itu kewajipan kita tu. Okey, mandi. Mandi siap-siap. Tadilah pukul 5, pukul 6. Lepas tu sesar pakai, semayanglah jamak, takhir zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Dia bila jamak takhir ni, pukul 6 contohnya, zuhur dengan asar mana kita nak semayang dulu. Sunat kita semayang zuhur dululah. Tapi tuan waktunya asar kan. Walaupun asar tuan waktu sebab pukul 6 ni, antara zuhur dengan asar mana hak semayang hak dulu? Zuhur. Sunat main zuhur dulu. Sunat. Nak buat asar dulu pun boleh. Tapi sunat kita semayang dahulu semayang hak mula-mula. Semayang hak mula-mula. Barulah kita semayang asar. Tapi kalau kita nak semayang asar dulu tuan waktu, nak bawa nak main zuhur, tak ada apa. Tapi tinggal satu sunat. Main zuhur dululah. Kita dia dah apa tahu sini ni. Dia kira mayang tuang waktu dulu zuhur tupang kan. Zuhur tupang, zuhur mayang kemudian lah nupang. Kita beri kepada tuang dia dululah. Betul lah. Tuang waktu asar. Zuhur ni bubuh dalam waktu asar, tapi walaupun zuhur nupang, zuhur hak dulu. Asar hak kemudian. Sunat kita semayang zuhur, mayang asar. Gitu. Dak lama bang maghrib tanya ni orang mak kita, ayah kita tu, contoh orang uzur ni, orang macam mana wuduk lekat tak lagi? Wuduk ada lagi. Okey. Kita semayang maghrib dan isyak jamak takdim pula. Lepas tu kalau kita pandai jah, kita mandi tu sekarang ni kita katalah, kita kata maghrib pukul 7.20 lebih-lebih gitulah kita kata. Kita mandi ala kelewat sikit. Kita mandi pukul berapa? Pukul 6 ke. Maknanya kira-kira biar dia sudah semayang tu pukul 7. Mayang zuhur ngasar pukul 7. 7.20 lebih rebang maghrib. Kemungkinan kita royak sikit. Royak kata wuduk tu jaga sikit. Mana kita royak ke wuduk tu jaga sikit. Sebab apa? Sebab orang bang maghrib nanti kalau wuduk ada lagi, boleh semayang jamak takdim pula maghrib dengan isyak.
Sesah lalu. Sudah sembahyang maghrib, sembahyang isyak, beres. Mana apa tu? Dengan sekali mandi, dengan sekali ambil wuduk, kita boleh buat 4 sembahyang. Zuhur, asar, jamak takhir, lewat sikit, nak rapat dengan maghrib, masuk maghrib, maghrib isyak, jamak takdim. Cuma kalau buat seumpama tu, satu je lah. Orang uzur ni dia nampak macam apa ni? Macam keletisan sikit lah. Letih sikit. Sebab apa letih? Sebab dah zuhur 4 rakaat. Qasar tak boleh je ni. Asar 4 rakaat 8 dah. Tunggu maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, 7, 15 rakaat. Ni kadang-kadang bab semayang ni pun pening kat dia tu. Betul. Bilangan rakaat. Macam ada soalan tu. Hak soalan ni. Hak turun sikit. Ada. Soalan Asy'ari Abdullah ni. Bagus Asy'ari Abdullah ni. Banyak dia soal. Minggu lepas pun banyak ada soal. Ya. Dia soal benda tu. Orang tua yang sakit, ingatan dia ni kadang-kadang molek, kadang-kadang tak. Apa hukum solat ke atasnya? Tu panjang pula cerita tu. Dia sekarang ni ingatan dia. Mana akal dia tu tak hilang, tapi ingatan dia. Kadang-kadang molek, kadang-kadang dok. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang dok ingatan dia. Akal dia tak hilang. Terpelik apa? Damai sakit ni, kalau kita orang dok tua pun kadang-kadang damai sakit ni, tak apa nak ingat benda dok ke apa. Sakit ke, serabut ke, apa ke, ingat. Kadang-kadang ingat molek, kadang-kadang tak apa nak ingat. Gitulah. Tapi ni orang tua, capung uzur, memanglah kadang-kadang ingatan dia kurang. Bab semayang, kita kena royak ke dia. Bab bilangan rakaat semayang, kita kena atur dia. Terkadang tertib semayang tu pun kita kena bimbing dia. Ni kita kena tanggungjawab kita lah. Hukum solat dia selagi berakal, selagi tidak hilang akal, selagi tu wajib semayang. Ingatan dia kurang, bukan dia hilang akal. Hilang akal panggil. Hilang akal ni gini dan sedang pendengar. Hilang akal ni dia kamir belaka. Ada ni. Tak ingat pun dia. Hak makan pun dia kamir, hak keluar pun dia kamir. Faham tak tu? Faham tak dia? Hak nak masuk pun dia kamir, hak nak buat hak keluar pun dia kamir juga. Tu panggil hilang akal. Dia nangis seorang-seorang. Dia buang pakaian macam budak-budak. Tu panggil hilang akal. Tu tak ada kewajipan dah semayang. Hak ni dah bukan hilang akal, ingatan dia kurang. Sama lah kita umur 50, 60, 70. Ingatan kita sama tak dengan masa kita muda? Cuba ngapa apa-apa umur 50, 60. Taklah pun nak lekat dah. Hak lama-lama tu pun kadang-kadang baca pun lekat dah. Surah-surah kita ingat baca pun lekat dah. Ingatan kurang. Adakah hilang ingatan? Tak. Ingatan kurang tu perlu pada bimbingan. Jadi macam semayang tadi tu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, semayang banyak, letih ni orang tua ni letih. Ingatan daripada rakaat, ingatan daripada tertib semayang kurang, kita wajib bimbing. Ni kata kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Nak jaga ni dia kena ada ilmu molek, kena belajar molek. Kalaulah tak sempat juga dengan hak segmen nurani ni, kena tanya molek dengan ustaz-ustaz macam mana cara nak buat dengan orang tua ni. Kena gitu. Kena jaga molek tu. Tu ada soalan tu apa? Ni. Afdal jamak takhir kan? Kalau tu kira buat benda dia. Kira buat yang solat yang solat waktu yang sekarang baru yang sebelum tu ke? Afdal jamak takhir kan? Afdal jamak takhir dia gini. Dia afdal tak afdal jamak takdim dengan takhir ni bab musafir. Bab jamak sakit ni tengok kepada kemudahan. Kemudahan yang mana? Tengok pada kemudahan, tengok kepada kesihatan. Kadang-kadang kan orang sakit ni kalau belah tengah hari tu oleh kerana panas zuhur ni dia letih sikit. Dia kalau sebelah petang tu dia agak sejuk sikit, nampak dia biasa segar belah petang. Kita buat takhir. Gitu je lah. Jadi pesakit ni kalau sebelah malang tu dia jadi macam capu sikit tu, nak capu. Adalah macam capu kat luar tu. Kalau belah awal-awal ni maghrib ni dia comel lagi. Kita buat jamak takdim. Gitulah. Tapi saya sebut tadi tu untuk mudah je. Dah kita mandi pukul 6 kat pukul 7. Wuduk. Ni jamak takhir zuhur asar, jamak takdim, maghrib dan isyak.
Cuma gini je. Ni saya nak sentuh sikit. Walaupun waktu nak habis dah ni, insyaAllah minggu depan kita masuk pada tajuk adab buang air. Ginilah. Saya sebut tadi, jamak sakit, pandangan Imam Nawawi, pandangan mazhab Hanbali. Tiba-tiba macam mana kau dalam paper tu masih lagi tinggal kuning-kuning hot najis? Kita pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki jamak sakit tak ada. Nak jamak sakit saya nak pakai pandangan Imam Nawawi pandangan mazhab Hanbali. Imam Nawawi mazhab Hanbali, najis tu wajib kena basuh. Dia syarat sah sembahyang. Saya nak pakai mazhab Maliki, najis sunat je basuh. Mazhab Maliki tak ada jamak sakit. Panggil apa? Ini dia panggil talfiq, sebagai disebut melepah. Panggil apa ni? Separuh-separuh. Bak jamak pakai Imam Nawawi, pakai mazhab Hanbali. Bak ada najis sikit-sikit ni, kita nak pakai pandangan mazhab Maliki. Dia panggil talfiq. Talfiq tak apalah kalau darurah seumpama tu. Janji pesakit boleh semayang, mudah-mudah. Janji orang yang jaga ni agak agak mudah sikit. Agak mudah sikit. Gitu je lah. Waktu kita ni cukup dah kalau kira waktu kita ni. Jadi kita masih lagi duduk ulang balik mengelepah. Kemudian kita tambah sikit mengening. Kemudian insyaAllah kita akan masuklah kepada tajuk kita slot minggu hadapan, adab buang air. Tetapi kalau masih lagi ada pendengar yang nak tambah juga soalan, kemukakan dalam WhatsApp atau dalam FB. Kalau tajuk tu tajuk lain dah, soalan tu tajuk lepas, mungkin saya jawab tengok pada keadaan. Mana tak ada jawab lagi, soalan tu mustak kita akan tunda macam soalan tisu basah ni lah. Soalan sebelum PKP, sebelum 18 bulan Mac. Jawabnya minggu lepas, slot minggu lepas dengan slot minggu ni. Jawab insya-Allah tetap jawab. Soalan yang berkaitan tajuk istinja, nanti kita akan insya-Allah kita akan masuk kepada adab tiqadah hajah, kemudian kepada sidang pendengar. Kalau rasa tak apa tu juga, ulang baliklah dalam FB dengan FM, insya-Allah. Dia apabila kita ulang ni, dia lebih sikit lah. Dengar kali pertama masih lagi faham separuh, dengar kali kedua lebih sikit. Dia ada orang sampai ke berkali-kali. Sebab apa? Sebab ni kaitan dengan kehidupan dia ni tengah jaga orang uzur ni. Kena sama telah lah. Tapi orang jaga uzur ni banyak kali lagi lah nak kena ngaji. Macam tanya tadi tu, macam mana ingatan dia, tu kena ngaji. Kena ngaji kalau lebih lagi tu berkaitan dengan ingatan. Sebab dia bukan hilang ingatan, dia hanya kurang ingatan. Jadi insya-Allah setelah akan datang kita masuk kepada tajuk adab buang air. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita telah pun sama-sama dapat mendengarkan penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi berkenaan dengan persoalan yang ditanya oleh pendengar kita untuk manfaat kita bersama. Mudah-mudahan kita dapat amalkan insya-Allah. Dan sebelum kita menutup majlis ilmu kita pada petang ini, dipersilakan Ustaz untuk membaca sedikit doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar dalam rancangan Fiqh fi Solah pada minggu hadapan setiap Ahad 6 petang hingga 7 malam insyaAllah.